Saudara, dalam edisi Berita Plus kali ini kita beri tumpuan kepada jenis basikal tanpa pengayuh atau dipanggil push bike yang kian dapat perhatian di Singapura. Bukan sekadar satu hobi, ada juga ibu bapa sanggup hantar anak mereka bertanding. Bersedia, lari dan meluncur. Basikal ini kelihatan seperti biasa sahaja, namun ia direka tanpa pengayuh. Dikenali sebagai push bike atau basikal tolak, ia digerakkan menggunakan kaki untuk mengajar si cilik asas mengimbang basikal. Dan ia kian menjadi kegemaran ramai termasuk Falisha Syafizan Hanis, 4 tahun, yang sudah setahun ceburi sukan ini dengan sokongan ibu bapanya. Kita dapat tu daripada word of mouth lah, daripada orang-orang yang jiran lama. Dia tanya tak masukkan anak ke push bike scene ke. Dan baru from there kita research on push bike lah. Bermulanya dengan anak sulung saya, Farish. Mula dalam umur dalam setahun. So turun-temurun kepada adik-adik dia. Jadi Encik Hanis boleh kongsi apakah antara aspek atau langkah keselamatan yang anak-anak kecil ini perlu ambil sebelum mereka menaiki atau menunggang basikal sebegini? Aspek keselamatan untuk menunggang basikal ini adalah pertama helmet, glove, knee pad dengan elbow pad. Kenapa pilih basikal sebegini daripada basikal 4 roda? Basikal ini untuk kita prepare for the next phase of pedals bike. So kalau mereka dah bagus dalam balance bike ni, diorang tak payah perlu balance, tak payah perlu training wheels on the pedal bike lah. Daripada suka-suka, beliau dan isteri mula memasukkan anak-anak mereka dalam pelbagai pertandingan di Singapura dan di seberang tambak. Malah, mereka sanggup meluangkan masa berlatih bersama rakan-rakan ibu bapa dalam kumpulan Aero Kids sehingga ke malam hari. Satisfaction boleh tengok anak tu compete dengan warga seberang kita Malaysia, kerana anak-anak mereka semua bagus dalam di push bike scene. Saya rasa aktiviti ini memberikan saya opportunity untuk meluangkan lebih masa bersama anak saya ketika latihan bersama Aero Kids. Saya berpuas hati yang mereka dapat ketabahan diri, dapat keyakinan diri jugalah untuk diorang. Dan juga yang pentingnya mereka tidak ketagih dengan gadget-gadget sekarang lah. Ia juga sesuai bagi kanak-kanak sekecil usia 16 bulan. Saya suka main push bike kerana boleh train dengan kawan-kawan, dengan race dengan kawan-kawan. Saya suka push bike kerana saya boleh menang piala, menang emas. Malah, minat dan pertandingan sebegini berjaya mewujudkan satu komuniti merangkumi ibu bapa dan datuk nenek si cilik. Populariti sukan ini meningkat sejak diperkenalkan pada 2017 oleh syarikat Strider Singapore, iaitu satu-satunya pengedar basikal imbang jenama Strider di negara ini. When we first brought Strider into Singapore, we had our very first competition and we only had 30 kids take part. And over the years it's grown. Actively we have about maybe 400 plus members. Then active racers we have about 100 over active racers currently. Tambahnya, basikal jenis ini lebih sesuai bagi si cilik kerana lebih ringan buat mereka. If you want to get your child started at like 4 years and below, right, they won't have the energy, their legs won't have the power to be able to push the pedals because training wheel bikes are about 10 kg heavy or more, whereas our bikes start at 2.5 kg. Jadi Julian, untuk basikal tolak kecil sebegini, ia sesuai untuk golongan usia seperti mana ya? So for the bike of this size, we're looking at the age group of let's say 16-18 months all the way to about 5 years old. One good thing about this bike is that the handlebar goes 360 degrees basically. So there are some bikes, balance bikes out there that you see has brakes. We don't condone the brakes because you have brakes have cables. If your child were to fall down and the cable might actually snag on the handlebar. Setelah lebih setahun tidak dapat berkumpul akibat pandemik, Strider Singapore kini cuba untuk membina semula masyarakat Strider dengan menganjurkan pelbagai acara dan pertandingan.
Saudara, jika anda ternampak seorang warga emas menghadapi kesukaran untuk menyeberang jalan raya, apakah yang akan anda lakukan? Berkicau di media sosial sejak minggu lalu, sikap berhati mulia seorang lelaki menghulurkan bantuan kepada insan memerlukan yang tidak dikenalinya. Dengan tubuhnya yang membongkok, warga emas ini kelihatan terkial-kial menyeberang jalan raya di To Guan Road sambil memegang alat bagi membantunya berjalan dan menolak troli beli belah. Dengan hanya tinggal beberapa saat sahaja sebelum lampu isyarat bertukar merah, lelaki ini merupakan satu-satunya insan yang dilihat bergegas untuk membantu warga emas tersebut. Kesian kan, mulianya kawan kita ini. Jarang nak jumpa orang baik macam awak ini. Lihatlah yang tadi. Yang menyeberang pun ramai yang muda, tapi buat bodoh saja. Sekalipun beberapa kereta membunyikan horn sejurus selepas lampu isyarat bertukar merah, lelaki ini masih berada di sisi warga emas itu untuk membantunya. Lelaki tersebut malah tidak sesekalipun melepaskan tangan warga emas itu sehinggalah mereka berdua selamat menyeberangi jalan raya tersebut. Hormat dan tabik anda, bro. 1 dalam sejuta.